Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, pertama kepada mereka yang melihat secara maya, ramai yang akan melihat selepas ini, sekarang juga yang sedang online. Jadi kita berada di waktu yang sangat-sangat mencabar. Waktu diumumkan 10 orang kawasan Batu ini tercalon, maka sekali lagi kawasan Batu akan membuat rekod. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, saya melihat kawasan Batu ini bukan sekadar dengan batunya 10 calon, tapi dia merupakan komposisi kaum yang menggambarkan Malaysia. Walaupun Melayunya 47% dengan bilangan yang telah pun ada pengundi yang automatik, yang asalnya 43% naik ke 47%. Dia menggambarkan komposisi 3 kaum besar. Dan sekiranya Batu ini dapat dimenangi oleh Perikatan Nasional, kita akan membuatkan ianya menjadi satu contoh pentadbiran yang harmoni. Pentadbiran yang harmoni yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh Tuan Guru, kita mesti bentuk negara ini berasaskan kemajmukan, bukan berasaskan Malay sentrik semata-mata, tapi kemajmukan. Bila disebut Islam memerintah, bukan Islam akan menjatuhkan masyarakat bukan Islam. Bila sebut Islam memerintah, Islam akan menaungi mereka yang bukan Islam. Semana yang Tuan Mak bagi tahu tadi, bila Islam itu memerintah, dia berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai calon PAS menggunakan tiket Perikatan Nasional. Tuan-tuan, dalam persyaratan calon Perikatan Nasional, kami telah bersumpah. Semua calon-calon telah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, dalam watikah pelantikan daripada PAS, kami juga telah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sumpah ini ialah sumpah yang dibuat sebagai memegang amanah sekiranya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu berjanji dengan manusia, tidak perlu bermanifesto yang pelbagai untuk menarik manusia tiba-tiba hancing. Tidak perlu kita membuat manifesto yang tidak realistik, tapi cukup sekadar kita berpegang sebagai seorang pemimpin yang telah berjanji atas nama PAS, atas nama Perikatan Nasional. Kita berjanji dan berbai'ah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Disebut kalimat yang sama, wallahi wa tallahi wa billahi. Inilah kalimat yang akan menjadikan kerajaan ini integriti. Tuan-tuan, kita kerajaan PN, Perikatan Nasional, kita menawarkan PN Best. PN Best ini maksudnya PN prihatin. Best itu ialah bersih, stabil. Tuan-tuan, kita nak bawa amanah bumi ini. 25 tahun dulu mengikut kajian-kajian yang dibuat, telah pun kehilangan 3 trilion. 3 trilion sebab ketirisan, rasuah dan penyelewengan kuasa. Saya ucapkan tahniah kepada Bersatu, sebab mereka sanggup meninggalkan UMNO. Semangat reformasi yang sebenarnya, Abah kita sanggup berhadapan dengan pelbagai tribulasi demi menyatakan perkara yang benar,
Dan kebenaran itulah yang dipegang oleh Bersatu sampai sanggup untuk mereka keluar daripada Parti Keramat. Dan saya yakin ramai lagi insan-insan yang betul-betul hebat berada dalam Parti Keramat yang lama. Walaupun mereka tidak keluar, mereka masih lagi merasakan satu perkara yang baik yang mereka boleh sumbangkan untuk agama, bangsa dan negara. Oleh itu, kepada sahabat-sahabat daripada Parti UMNO, maka kita memerlukan kepada undi-undi sahabat-sahabat sekalian. Maka kita tahu sahabat-sahabat memerlukan kepada suara yang akan membawa keperluan-keperluan bangsa Melayu dan tanpa meminggirkan kaum yang lain. Maka insya-Allah Subhanahu taala, saya sebagai sekiranya 19 hari bulan nanti dinobatkan sebagai wakil rakyat di sini, maka saya bukan sekadar wakil rakyat PAS, bukan wakil rakyat Perikatan Nasional semata-mata, tapi wakil kepada rakyat seluruhnya, termasuk seluruh parti-parti yang tidak ada parti selagi mana dia berada dalam kawasan Batu atau pengundi Batu, dialah yang saya wakili. Ya. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, Perikatan Nasional adalah satu-satunya perikatan parti gabungan politik yang mampu menyebut mengenai bersih. Walaupun Bersatu masih baru, tetapi pengalamannya banyak. Walaupun gerakan parti yang lama, tapi pengalamannya dalam kerajaan banyak. PAS juga mempunyai pengalaman dan jajaran sendiri. InsyaAllah kita akan bina jajaran hijau 5 buah negeri insyaAllah kali ini. Kita telah pun ada 3 negeri yang dijamin tanpa sebarang isu-isu rasuah. 32 tahun PAS memerintah Kelantan tanpa sebarang isu rasuah yang mampu dibuktikan. Pelbagai manusia menuduh, menggugat, menggigit, tapi bila dibawa ke mahkamah, masuk tong sampah. Tidak ada benda-benda yang boleh dibuktikan. Gabungan di Semenanjung ini Bersatu dengan pengalamannya, walaupun baru tapi pengalamannya luas. Gerakan dengan pengalamannya di Pulau Pinang, pernah mentadbir Pulau Pinang. Maka PAS dengan pengalaman kita, saya yakin kerajaan yang akan ditubuh ini kerajaan yang mampu mentadbir dengan stabil dan bersih. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kenapa kita berhadapan dengan masalah pada hari ini? Disebabkan pemimpin. Ada orang kata lebay boleh memimpin ke? Tuan Guru ni Abdul Aziz tuan memimpin meskipun pakai lebay aja. Tuan Guru Abdul Aziz tidak memikirkan tentang keperluan-keperluan. Dia ambil apa yang perlu aja. Istana dia di JKR 10 itu selama 22 tahun dia hanya baru tidur semalam. Baki itu diberikan kepada pengunjung-pengunjung kami. Kalau datang, saya akan tidur di bilik dia. Bilik dia besar tuan-tuan, bilik istana kolonial dulu. Sedap tidur, katil sedap lah, kita berbadan besar. Katil dia sedap, katil kolonial. Dia suruh tak payah pergi hotel, tidur situ. Saya datang ke Terengganu pun, Menteri Besar Terengganu, bilik dia banyak, dia tak tidur situ. Panggil mes ni, tidur pilih bilik mana. Tuan-tuan, kita tidak berbangga dengan harta duniawi. Begitu juga abah kita, tempoh 2 tahun PKP. Tuan-tuan, Allah takdirkan kita bertemu PKP dalam keadaan PN abah mentadbir negara. Tuan-tuan bayangkan kalau PH takbir negara, kalau Bersatu tak berani untuk keluar daripada
Pakatan Harapan, tidak akan wujud kerajaan itu. Dan kita lihat bila Pakatan Harapan naik, mereka berzikir, duit tak ada, duit tak ada, duit tak ada, duit tak ada. Tuan-tuan, bila masuk aja ke musim pandemik, Allah takdirkan Abah naik, tiba-tiba Abah boleh jumpa duit 300 bilion. 300 bilion ini diberikan kepada rakyat. Kita semua dapat. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada rakyat. Saya yakin tuan-tuan semua dapat. Semua merasa. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Prihatin, bersih, stabil. 3 benda ni terbukti telah berlaku. Ustaz, tak stabil, setahun lebih dah jatuh dah negara. Ada yang menggoyang. Kalau tak ada beruk menggoyang, tak jatuh. Tuan-tuan rahimakumullah, itu hasrat kita, tuan-tuan, untuk mengembalikan semula negara ini ke landasannya, dengan pemimpin yang reform, dengan pemimpin yang berani untuk berhadapan dengan cabaran, dan dengan pemimpin yang telus. Itu telah pun terbukti pada kerajaan Abah yang lalu. Tuan-tuan puan rahimahullah, insya-Allah kerajaan Abah didokongi oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kita akan sentiasa bersama dan berbincang, nasihat-menasihati. Digabungkan pula oleh gerakan dan pelbagai lagi parti, 2 parti lagi daripada Sabah dan Sarawak. Kita yakin 20 hari bulan kita akan bertemu dengan sebuah kerajaan yang sangat prihatin kepada rakyat, yang jauh daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan rahimakumullah, Tuan Guru Tuan Guru Abdul Aziz sewaktu mula dapat kerajaan Kelantan, orang kata 3 bulan 4 bulan bankrupt lah Kelantan, duit tak ada. Tuan-tuan, kita mentadbir bumi ini bukan sebab duit. Kita mentadbir bumi ini berjaya sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaya macam mana pun, Allah datangkan tsunami, hancur Aceh. Allah datangkan kuman, Allah datangkan H1N1, habis ayam. Allah datangkan COVID, habis lingkup lagi besar. Maka sebab itulah kita nak bina sesebuah pentadbiran itu, ialah dengan rahmat Allah. Untuk mencari rahmat Allah ini kena buang dulu. La'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang bagi rasuah dan terima rasuah. Bila laknat dia tak ada, tuan-tuan, rahmat akan turun. Rahmat akan turun, dia memberikan kesan kepada semua benda. Ustaz, kalau mak rempit dapat rahmat juga ke? Dapat. Elok nak merempit, dah hujan, tak jadi merempit. Elok nak merempit, kunci hilang. Tak kedih, kunci hilang, tak jadi merempit. Itu rahmat Allah. Baru nak merempit, abang polis dah buat roadblock, tak jadi merempit. Tuan-tuan, rahmat Allah datang dengan pelbagai cara. Bukan semestinya rahmat tu kita ceramah dia insaf, tak. Maka rahmat tu datang pelbagai cara. Allah datangkan rahmat itu yang kita nak. Buang dulu benda laknat, dan kita cari benda rahmat. Antara kerahmatannya, kita amanah dan bersih dengan apa yang kita tawarkan pada rakyat. Semalam kita telah pun mengisytiharkan 30 manifesto Perikatan Nasional, 12 tunjang 30 manifesto dengan 12 tunjang, dan 234 tindakan yang akan diambil untuk membina sebuah Malaysia yang sejahtera, yang prihatin, yang bersih, yang stabil. Tuan-tuan, kita tidak perlu membina satu manifesto yang hancing, yang akhirnya dia mengatakan manifesto bukan kitab suci, maka boleh langgar-langgar gitu-gitu aja.
boleh buat boleh tak buat, tapi dia terlupa itulah janji. Setiap Muslim dipegang dengan janji, setiap manusia dipegang dengan janji. Pemimpin yang telah berjanji, kalau khianat itu sangat-sangat besar. Bukan sekadar dia berlanggar dengan Allah SWT, dengan Tuhan, dengan manusia, berlanggar dengan sifat dia sebagai pemimpin. Jadi PN, Perikatan Nasional, telah pun memberikan manifesto yang terbaik. Tuan-tuan boleh tengok dalam laman-laman Maya, segala yang dipaparkan realistik, benda yang praktikal dan realistik, mampu dilaksanakan. Tuan-tuan, itu yang kita nak. Cuma pada hari ini saya nak memaparkan 5 manifesto yang saya rasa kita ada kemampuan, dengan dibantu oleh jentera daripada Bersatu, jentera daripada gerakan, daripada semua masyarakat NGO, masyarakat lain-lain, kita bina balik Malaysia ini, khususnya Pulau Persekutuan, dan khususnya lagi di Batu. Kita merasakan daripada 30 perkara tersebut, kalau dapat buat 5 di Batu ini, kita telah pun mula mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya, kita akan cuba buat kad prihatin nasional. Ini satu Malaysia akan dilaksanakan. Sebab bila berlakunya pandemik, kita melihat ramai yang tercicir. Sebab ramai yang menjadi miskin baru. Dulu dia kaya, dulu dia pegawai besar, pengarah kanan, pengarah kiri. Bila berlakunya pandemik, kerajaan tutup kedai, tutup syarikat, yang kaya-kaya tu jadi miskin. Tak ada senarai. Tuan-tuan, bila mengetahui perkara tersebut, kita buat pelbagai tindakan untuk menyantuni. Jadi dengan sistem kad prihatin ini, kita boleh menyantuni masyarakat yang berkeperluan. Jadi dengan kad itu, kalau dia rasa dia ada keperluan, dia telah terlibat B40, dia terlibat OKU, dia terlibat dengan berbagai pihak, maka dia macam ada IC. Jadi duit itu tidak tiris, tak masuk ke poket orang lain. Bantuan makanan sekotak nilai 100, tiba-tiba dapat 50. Bukan kita tak tahu, kita bukan buta. Kita beli barang makan 2 hari 3 hari sekali. Kita tahu kotak tu berapa nilai. Tuan-tuan, inilah laknat. Sebab ada ketirisan. Dia makan duit rakyat. Jadi masuk ikut terus ke kad prihatin nasional. Maka kalau 100 masuk terus, tuan-tuan belilah apa-apa. Ada orang dia tak nak beli gula banyak, kencing manis. Ada orang kena gula banyak, memang orang Kelantan, memang semua benda gula. Tadi tim saya makan, kita beli kuah roti canai lah, kuah biasa, kuah kari, cari gula juga, tahu dalam tu, jenuh. Jadi ada orang keperluannya pelbagai. Jadi dengan kad prihatin nasional ini, segala bantuan masuk ikut situ. Kalau dia golongan baru yang masuk mendaftar sebagai golongan yang perlu diberi perhatian, maka dia boleh daftar dan duit itu terus masuk. Kalau dia seorang pekerja gig, maka boleh diberikan bantuan per keso kalau dia accident apa semua melalui kad prihatin nasional tadi, untuk mengelakkan ketirisan, untuk mengelakkan penyelewengan. Tuan-tuan, ketirisan kita dalam tempoh 25 tahun ni 3 trilion. Bukan bilion, 3 trilion. Kita boleh selamatkan. Cuba cari jalan untuk mengelak ketirisan. Kalau kenderaan awam, kita naik kenderaan awam, selama ini pakai IC. Jadi bila boleh pakai kad prihatin itu, dia dah bagi dah keperluan-keperluan kepada orang-orang yang terlibat untuk mendapat bantuan kenderaan awam. Negara kebajikan, tuan-tuan. Itulah yang Perikatan Nasional nak bina. Negara prihatin, negara kebajikan, negara yang mendapat doa orang-orang susah, doa orang-orang miskin, yang mendoakan pemimpin, ya Allah, Kau panjangkanlah umurnya, pemurahkanlah segala kesihatan kepada dia untuk berkhidmat dengan masyarakat. Masyarakat yang saling doa mendoakan. Tapi bukan masyarakat yang bawahan melihat pemimpin mereka kayangan sampai sukar untuk dicari. Tuan-tuan, insya-Allah
kalau saya menjadi calon di sini dan menang, tuan-tuan mudah aja nak jumpa saya. Saya akan mengajar di surau masjid. Waktu subuh ada surau masjid segini. Cari saya kat surau masjid aja. Ustaz tak jumpa lah, payah jumpa. Tuan-tuan datang surau masjid. Kalau sini saya mengajar subuh-subuh surau masjid Sa'ad Abi Waqqas. InsyaAllah saya tidak akan berhenti mengajar, sebab subuh-subuh mana ada kerja apa. Kalau menteri pun subuh-subuh kerja apa menteri? Kerjanya ismayang lah. Maka Masjid Hidayah tu ada bertahun, daripada saya muda sampai saya tua. Taklah tua mana pun saya mengajar Masjid Hidayah. Masjid pertama saya naik mimbar, balik aja pada Mesir cuti. Imam Osman kata, minggu depan naik mimbar, no tax. Allah, no tax. Semenjak itu sampai sekarang tuan-tuan, itulah Masjid Hidayah. Saya ada minggu ketiga, dan di pelbagai tempat. InsyaAllah senang cari. Markas kita pun sini je, tak lari tuan-tuan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan rahmatullah, pertama insyaAllah kad prihatin nasional. Keduanya, kita kena jaga belia ni. Belia ini ialah aset negara. Mereka akan menjadi golongan yang menentukan masa depan negara. Maka belia ini perlu diperkasakan. Belia ini perlu diperkasakan dengan pertama bebaskan mereka daripada PTPTN. Tapi bukan macam dulu bagi percuma, jenuh lah tuan-tuan. Tapi kita bebaskan PTPTN 25% kepada siapa yang mendapat second class apa. Kalau nak bagi percuma, jenuh lah. Orang datang mengaji, pandai tak pandai pun percuma je. Kita kena ada persaingan, kesungguhan. Siapa yang bersungguh-sungguh belajar, kita bagi percuma. Cuma 25% bayaran. Tuan-tuan dan puan rahmatullah, ini realistik dan praktikal. Kalau dulu nak bagi percuma semua, jenuh kita tuan, sebab tabung itu perlu bagi pada orang lain. Lepas habis kita pakai, bagi pada orang lain. Saya dulu pengajian saya ditaja oleh Mara. Alhamdulillah, balik-balik terus bayar dia cepat habis. Mara bagi 250 sebulan aja, dan tanpa ada riba 100 sen pun tak ada. Itu suatu benda yang sangat baik, yang kita kena teruskan di Mara. Dan itu untuk PTPTN. Dan kita insya-Allah akan memberikan perhatian kita kepada golongan belia. InsyaAllah kita akan minta kepada kepimpinan kita untuk melantik wakil belia sebagai senator. Kita nak wakil belia sebagai senator. Bila wakil belia sebagai senator, kalau nak bertanding payah juga nak tembus. Kalau belia ni nak bertanding payah juga nak tembus tuan. Nak tembus siapalah, budak ni 19 tahun nak masuk kan, payah nak tembus. Tapi kita berikan laluan. InsyaAllah senator dari kalangan belia yang hebat akan mewakili golongan belia di Dewan Negara insyaAllah. Tuan-tuan dan puan rahmatullah, begitu juga dengan penempatan generasi kedua. Saya daripada Kampung Cubadak Tambahan, ni kawan-kawan saya ramai. Tuan-tuan, kita anak setinggan. Saya juga duduk flat, dan sekarang ni dah duduk di Gombak. Rumah flat masih ada lagi. Abang saya tingkat 11, adik saya tingkat 10, mak saya tingkat 9, adik saya lagi tingkat 5, saya tingkat 2. Allah takdirkan kalau rosak lift, senyum aja, sebab tingkat 2. Kalau kena tingkat 11, rosak lift, menung, jenuh berzikir. Kita perlu fikirkan mereka punya keperluan. Pengalaman saya dengan Kapten sebagai lembaga penasihat di BKL, kita ada perancangan yang terbaik untuk generasi kedua ini insyaAllah. Tuan-tuan dan puan rahmatullah, yang ketiganya golongan rentan. Golongan rentan ni golongan OKU, golongan pekerja seks. Kita jangan melihat mereka ni pekerja-pekerja seks
Kita tak jauh daripada lorong Haji Taib. Lorong Taib tu dekat sini je. Dan kita juga ada gelandangan. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, mereka juga rakyat yang perlu disantuni. Maka kita di Kuala Lumpur ini, kita berhadapan dengan mereka. Maka golongan-golongan ini perlu diberikan perhatian. Dan dalam kita punya manifesto, kita akan mewujudkan untuk AKU satu jabatan khas untuk orang-orang warga emas OKU, golongan-golongan rentan ini. Maka untuk warga emas, hasil daripada kita pergi ke beberapa tempat, mereka meminta, warga emas minta supaya ada tempat untuk orang-orang pop, Persatuan Orang Pencen. Sebab ramai Kuala Lumpur ni geng-geng sebaya ayah saya punya umur. Diorang dah pencen apa semua. Ayah saya lepas pencen balik kampung. Balik kampung ke Lambor, di Perak. Tapi ramai yang lepak di sini lagi. Mereka nak keperluan mereka disantuni. Maka kita rasa golongan ini ramai, maka berikan hak mereka. Dan kita minta supaya jabatan hal ehwal warga emas ditubuhkan. Sekarang ni ada unit aja. Jadi dia di-upgradekan daripada unit kepada jabatan. Ini benda yang realistik boleh buat, tuan-tuan. Dan kemudiannya untuk program-program kemahiran dan latihan kepada golongan wanita, bukan sekadar kemas untuk mengajar masak apa semua, dana juga akan diberikan. Jadi benda-benda ni realistik untuk dana-dana ini. Sebab kalau kita ada pemimpin yang tidak tiris, tidak rasuah, dana akan sangat banyak boleh diberikan kepada rakyat. Maka insyaAllah kepada OKU pun akan diberikan pendidikan yang betul-betul memberikan keperluan kepada mereka. Dan yang keempatnya, kita berhadapan dengan pandemik dulu, tuan-tuan. Masa pandemik dulu kita berhadapan dengan masalah kenaikan harga barang, ketiadaan barang-barang keperluan sebab barang-barang tu import daripada luar. Maka kita berhadapan dengan security makanan. Kerajaan kita PN yang dulu baru nak buat, Kementerian MAFI baru nak bina, belum cukup matang dah jatuh dah. Dan kita akan teruskan dana untuk security makanan ini dengan membuat 6 hub makanan, dengan membuat kita punya kilang-kilang makanan. Sebab macam contoh ayam, kenapa ayam jadi mahal? Sebab ayam itu bukan masalah ayam tu mahal, makanan dia mahal. Rupa-rupanya selama hari ini, tuan-tuan, makanan ayam itu kita import, menyebabkan bila makanan itu diimport, harga naik, PKP pula lagi naik harga dia, menyebabkan ayam tu harga mahal. Mengapa tidak pernah dipikirkan benda ini oleh mereka yang dulu? Kalau betul prihatin pada masyarakat, bina kilang-kilang dan hub-hub pertanian yang kerajaan punya untuk mengeluarkan makanan-makanan, makanan ayam, makanan lembu. Bila kerajaan yang keluarkan, basicnya bukan keuntungan, basicnya ialah perkhidmatan. Maka harga ayam boleh diturunkan, harga telur juga turun, harga daging juga semakin stabil. Ini kalau kita betul-betul prihatin dan kita sedang merancang benda itu dalam kerajaan yang sebelum ini, tapi tak dapat diaplikasikan. Kita akan teruskan, tuan-tuan, bagi memastikan kita tidak berhadapan dengan masalah sewaktu PKP dulu, harga semua melambung dan sebagainya, sebab benda ni semua import. Dan yang terakhir, tuan-tuan, yang kelima, saya sebagai anak Sentul yang pertama pergi ke Al-Azhar, nama pun Azhar, maka saya merasakan tak ada benda yang paling hebat melainkan pembinaan dalaman masyarakat. Pembinaan dalaman masyarakat. Pengalaman saya bila saya diamanahkan berada di Yadim, kita bina wilayah. Alhamdulillah, Datuk Bandar pun benarkan untuk kita buat Da'i Komuniti Yadim di PPR. Menteri Agama bagi 40 dulu, jalan 40 dulu. Lepas ni kita akan tambah. Nak tambah 150.
tapi kerajaan dah jatuh. Tak sabar nak mengundi juga musim hujan. Tuan-tuan, saya serius untuk berdakwah untuk kita mencari keberkatan. Di setiap PPR itu Yadim akan letak, dan sekarang sedang berlaku, dai-dai komuniti Yadim bertebaran di setiap PPR, membantu masyarakat, membantu keagamaan, program-program keagamaan untuk surau masjid di kawasan itu. Dan Alhamdulillah telah berjalan dengan sangat baik. Sentul utama tempat saya tak tinggalkan. Ada dai komuniti kita, Tuan Haji Abar. Ke tempat lain ada semua. Di Batu ini saya tumpukan. Dan insya-Allah di semua tempat. Dan kita berharapkan agar semua PPR-nya ada untuk bina nukleus baik. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, itu lima perkara, 5 paparan, 5 item yang kita genggam supaya Batu menjadi sejahtera. Kalau dapat buat 5 ini yang sangat realistik dan praktikal, insya-Allah kita mula akan dapat rasa kenikmatan dan kerahmatan. Dan kita ada lagi 25 lagi yang kerajaan pusat akan lakukan. Saya yakin 30 itu kalau kita buat, kalau sebahagian aja dapat dibuat, sangat-sangat memberi nikmat keprihatinan kepada masyarakat. Bersih dan stabil akan dapat memastikan ianya berjalan dengan baik. Dan tuan-tuan, doa tuan-tuanlah. Sekiranya pemimpin itu prihatin, tuan-tuan akan doakan dia. Saya sangat yakin, tuan-tuan, walaupun bukan orang Bersatu, bukan daripada Perikatan Nasional, masa pemerintahan Perikatan Nasional, waktu Abah menjadi Perdana Menteri, kita sangat-sangat rasa lapang dada. Abah menghadapi semua dengan tenang, walaupun beliau sedang berada dalam keadaan sakit. Beliau ada penyakit kanser, tapi Allah berikan keajaiban. Kanser itu boleh dihadapi oleh beliau. Dalam masa yang sama, beliau hadapi dengan tenang pelbagai cercaan. Dan kita rakyat bawah dapat nikmat dan kita doakan pada dia. Dengan doa rakyat bawah inilah yang merentas parti, merentas pemikiran agama bangsa, beliau dapat kekuatan. Walaupun stejnya telah pun 3 ke 4, Captain. Stage 4 tuan-tuan. Stage 4 ni kalau siapa kanser, memang berehat je lah kolu. Tapi takdir Allah mengatasi segala. Takdir itu tuan-tuan juga mencampurinya dengan doa yang Rasulullah kata, la yuradul qada illa bidu'a. Qada dan qadar itu boleh diubah dengan doa. Doa kita semua menyebabkan beliau mampu menggalas tanggungjawab. Dan insya-Allah 20 hari bulan, orang yang sama juga Abah kita akan menjadi Perdana Menteri, meneruskan perjuangan. Doakan kami, doakan saya, doakan semua kepimpinan untuk dapat menggalas amanah dengan terbaik. Saya mohon maaf mengambil masa yang lama untuk kita membentangkan sebuah benda, tapi semata-mata untuk masyarakat khususnya di Batu, wilayah dan Malaysia. insya-Allah 20 hari bulan kerajaan prihatin, best. Mudah tuan-tuan. Tadi telah pun bagi tahu oleh Tuan Daud. Doakan kami, minta doa tuan-tuan. Tak kira orang mana ke orang mana, minta doa. Dan bagi tahu pada dia, best, bersih, stabil, prihatin. Bagi tahu pada semua orang, kita nak bawa bersih, stabil dan prihatin, insya-Allah. Terima kasih kepada jentera-jentera yang tungkus lumus. Jentera-jentera kami pun dah penat sebenarnya, dah lama ni menunggu pilihan raya ni. Pergi sana kemari. Bila sampai pilihan raya, barang-barang dah dapat daripada bilik gerakan utama. Lagi penat tengok barang-barang banyak. Tapi alhamdulillah Jentera Bersatu datang. Tarik nafas kami. Datang memberikan bantuan. Kapten pun tanya saya, macam mana Ustaz tak naik bendera lagi ni? Sabar Kapten, kita dah masuk gear dah.
kita jentera kita tengah dah ketuk paku apa semua dalam ni. Tuan-tuan, alhamdulillah kita tak bagi token tuan-tuan. Kita bukan parti-parti bagi token. Ini yang nampak-nampak ni, nampak-nampak ni memang dibuat dengan penuh keikhlasan. Tak tidur malam buat. Ada pun yang banyak-banyak tu rasa-rasanya lah, rasa-rasanya. Ada kontraktor yang panjat. Ada kontraktor. Tapi saya yakin ini bukan kontraktor yang buat. Tuan-tuan, yang ada-ada ni kita buat dengan keikhlasan. Ramai yang hubungi, Ustaz, saya nak tolong. Datang-datang. Kita bagi dia, bagilah makan nasi lemak. Siang nasi lemak, malam nasi lemak, berlemak habis. Tapi mujurlah banyak kerja, hilang lemak. Tuan-tuan, itulah dia perjuangan. Itulah yang kami buat dengan penuh keikhlasan. Kita buat gerak kerja untuk mencukupkan takdir Allah. Buat kerja dan serah pada Allah. Takdir itu kita terima dan kita berdamai dengan takdir itu. Menang atau kalah serah pada Allah. Janji kerja-kerja yang telah pun dibuat telah menjadi amal ibadat. Jadi terima kasih kepada semua penjentera kawasan Batu, jentera Perikatan Nasional Kawasan Batu. Kita insya-Allah yang terbaik. Mudah-mudahan menjadi amal ibadat kepada kita semua insya-Allah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.